Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Tengah buat apa tu? Sedang ulang kaji subtopik 1.1? Bagus. Okey, saya ada satu soalan. Pernahkah anda masuk ke dalam makmal? Pasti pernah. Sebab semasa menengah rendah anda telah belajar mata pelajaran sains dan sudah tentu anda pernah melakukan eksperimen bersama rakan-rakan dan juga guru anda. Tetapi, adakah anda masih ingat peraturan dan juga langkah-langkah keselamatan yang wajib diamalkan apabila berada di dalam makmal? Okey, jom kita pelajari semula langkah-langkah keselamatan dan peraturan di dalam makmal biologi. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fazli Biosensei. Jangan lupa subscribe channel saya. So there are some practices in biology laboratory, which is some general safety rules need to be practices and applied to make sure your safety. Okay, the first one is about clothing ethics, etika pemakaian. So when you enter biological lab, you need to wear lab coat, safety glove, safety shoes, and goggles to make sure you are safe. Okay. Number two is laboratory safety rules. Mematuhi langkah keselamatan di dalam makmal. Okay. The most important is, yang pertamanya adalah do not work alone without supervision. Dilarang melakukan kerja di dalam makmal tanpa pemerhatian daripada guru. Okey, jangan masuk ke dalam makmal dan buat kerja-kerja seperti eksperimen dan sebagainya tanpa pemerhatian, pengawasan daripada guru anda. Okey. Number two, do not bring in irrelevant items into the laboratory. Dilarang bawa masuk barang-barang yang tidak berkaitan. For example, your bags, okay, and then your pencil case dan sebagainya. Hanya bawa buku biologi dan juga peralatan alat tulis yang diperlukan sahaja. Okay, and then clean your workstation using disinfectant. Membersihkan kawasan kerja di atas meja tu dengan menggunakan disinfectant. Okay, menggunakan etanol, menggunakan sabun pembersih. Okay, and then number four, wash your hands after conducting an experiment. Setiap kali selepas melakukan eksperimen, basuh tangan dengan hand wash, dengan sanitizer. Okay, and then number five, dispose of waste according to the set procedure. Okay, melupuskan sisa buangan mengikut jenis-jenis dia tadilah, yang ada 4 jenis tadi. Okay, and then yang keenamnya adalah do not eat and drink in the laboratory. Yang ni memang dilarang keras. Jangan sesekali makan dan minum di dalam makmal, sebab di dalam makmal tu terdapat bahan kimia, pelbagai bahan kimia, terdapat pelbagai mikroorganisma yang kita tak tahu daripada mana datangnya dan juga bagaimana kesan dia kepada kita nanti kalau termasuk ke dalam makanan dan juga minuman kita. Dan yang terakhir, identify all safety symbols on substances and equipment before use. Perhatikan simbol-simbol keselamatan yang terdapat pada bahan ataupun pada peralatan yang ingin digunakan. Simbol-simbol ni kamu dah belajar di dalam sains tingkatan 1. Sekiranya berlaku kebakaran, okay, there are safety measures for fires. Okay, jika berlaku kebakaran, ada beberapa langkah yang perlu dipatuhi.
The first one is stop work immediately and switch off all the nearby power sources. Okey, hentikan kerja serta-merta dan tutup semua switch yang digunakan. Okey. And then exit the laboratory according to the emergency exit plan. Meninggalkan makmal mengikut plan keselamatan yang tersedia. Biasanya ada ditampal pada pintu makmal. Okay, and then call the fire and rescue department untuk bantuan. Okay, and then yang paling penting, pelajar-pelajar sekalian, do not panic and stay calm. Jangan gelabah, jangan panik, kekal bertenang. Okay, keluar daripada makmal tu dengan tenang, jangan gopoh gapah. Okay, number 5, do not turn back to collect your belongings. Jangan sesekali patah balik ke dalam makmal untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Biarkan saja. Yang penting nyawa kamu selamat. Okey. Dan terakhir sekali, assemble at the assembly point. Berkumpul di tempat perhimpunan yang telah dinyatakan di dalam emergency exit plan, dalam plan keselamatan. Okey, biasanya ada kawasan-kawasan tertentu yang telah dihaskan untuk berkumpul sekiranya berlaku kecemasan. So, ada beberapa langkah keselamatan, how to handling glass and chemicals. Okey, so langkah-langkah keselamatannya adalah be cautious when handling hot glassware. Bila ada aktiviti memanaskan dan sebagainya, ada peralatan yang panas, so berhati-hati bila mengendalikannya. Okey. Yang kedua, number 2, report any damage equipment or glassware to teachers immediately. Okey. Bagi tahu, laporkan kepada guru sebarang kerosakan peralatan ataupun peralatan pecah kepada guru dengan segera. Kadang-kadang pelajar ni dia takut nak bagi tahu guru, takut dia kena marah. Okey, sedangkan sebenarnya kita minta untuk laporkan kepada guru tu adalah untuk tujuan keselamatan. Tak perlu risau tentang pecah, nak kena ganti dan sebagainya, sebab semuanya akan diganti oleh pihak sekolah lah. Kamu tak perlu risau untuk laporkan. Okey, yang ketiganya, keep flammable chemicals away from fire source. Kalau dekat botol tu ada gambar simbol api tu, jauhkan bahan kimia tersebut daripada sumber api. Okey, dan yang keempat, do not touch, do not taste and do not smell chemicals directly. Jangan sesekali menyentuh, merasa dan juga menghidu bahan kimia secara terus. Okey, sebab boleh membahayakan diri anda. Okey, in handling a specialized specimen, we need to follow a few steps. Okey, kalau kita mengendalikan spesimen hidup, kita kena ikut beberapa langkah. Okay, the first one is use appropriate glove when handling biological specimen. Menggunakan sarung tangan khas ataupun sarung tangan yang sesuai apabila mengendalikan spesimen biologi. Okay. Yang kedua, number 2, specimen that are not harmful and have been dissected should be buried or frozen. Jadi spesimen yang tidak berbahaya dan yang telah dibedah dan dibelah dan sebagainya tadi, kalau tak bahaya, boleh ditanam ataupun dibekukan. Tadi ada diterangkan tentang bagaimana menguruskannya dalam langkah-langkah biological waste tadi. Okay, and then number 3, wash hand with antiseptic detergent before and after experiment. Okay, guna hand wash untuk basuh tangan sebelum dan juga selepas melakukan eksperimen. And then after finishing your experiment, your activity, you need to clean your workstation, all surface and the workstation
with disinfectant before leave the laboratory. Okey, sebelum meninggalkan makmal, kamu kena bersihkan the workstation, tempat ruang kerja tu, dengan cecair disinfectant. Okey, untuk membersihkannya. Okey, bagaimana kita nak mendapatkan pertolongan kecemasan kalau berlaku kecemasan, kalau berlaku kemalangan? Okey, so the following procedure should be followed in the event of accident. The first one, okay, the most important is inform your teacher. Okay, maklumkan kepada guru, and then after that call the rescue and call the fire and rescue emergency number. Telefon 999 untuk minta bantuan. And then number 3, remove the victim from the scene. Okey, mengalihkan mangsa daripada kawasan kemalangan. Katakan kemalangan tu melibatkan renjatan elektrik, alihkan mangsa daripada kawasan renjatan elektrik. Ataupun kalau mangsa tu terkena kaca, okey, serpihan kaca, so alihkan dia dulu daripada kawasan kemalangan. Okey, and then number 4, give emergency treatment. Okey, memberikan rawatan kecemasan. Kalau kata ada pendarahan, hentikan dulu pendarahan. Cari safety first aid kit yang ada di dalam makmal untuk berikan bantuan. And then number 5, make the place of accident is restricted area. Jadikan kawasan kemalangan tersebut sebagai kawasan larangan. Jadi pelajar tak boleh masuk ke kawasan larangan tersebut. Okay, lastly, okay, apabila kita berada di dalam makmal, we need to practice scientific attitudes and noble values. Bila kita menjalankan penyiasatan saintifik, kita perlu mengamalkan nilai-nilai murni dan juga sikap saintifik. Okay, apakah sikap saintifik dan juga nilai-nilai murni yang perlu ada bila kita menjalankan penyiasatan, buat eksperimen, buat aktiviti di dalam makmal? Okay, the first one is having interest and curiosity towards the environment. Okay, mempunyai minat dan juga rasa ingin tahu terhadap persekitaran. Okay, number 2, being honest and accurate in recording and validating data. Okay, jujur dan juga tepat dalam merekodkan data. Okay, yang ketiganya, being diligent and persevering in carry out a study, iaitu rajin dan tabah dalam menjalankan kajian. Okay, yang keempat, being responsible about safety of oneself, others and environment. Sentiasa merasa tanggungjawab tentang keselamatan diri sendiri, orang lain dan juga persekitaran. Okay, yang kelima adalah appreciating and practicing clean and healthy living, menghargai dan mengamalkan kehidupan yang sihat dan juga bersih. Yang keenam, appreciating the contribution of science and technology, menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap kehidupan. Dan akhir sekali, always think critically and analytically. Okey, sentiasa berfikir secara kritis dan secara analitis. Okay, thank you for joining my class today. Please make sure you make a revision. Jangan lupa untuk melakukan ulang kaji. Nota yang saya tunjukkan tadi saya akan share ke dalam channel Telegram saya, Biology Go for A+, Biology SPM Go for A+, dan nota saya tadi dalam bentuk PDF, boleh download. Okey, dan jangan lupa untuk subscribe channel saya, Cikgu Fazli Bio Sensei. Okey, sehingga berjumpa lagi di dalam episod yang seterusnya. Saya doakan semoga anda semua selamat dan sentiasa menjaga SOP dalam melawan COVID-19. All the best. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.